Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Jibril tanya Nabi, wahai Muhammad, di depan sahabat-sahabat, wahai Muhammad, bila kiamat? Nabi kata, hang pun tak tahu, aku pun tak tahu. Ni bahasa Kedah, hak Arab dia, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi jawab macam tu. Bila Jibril tanya bukan untuk dapat jawapan. Jibril tanya untuk mengajar. Mengajar siapa? Mengajar umat Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, mata sa'ah, kiamat bila? Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Aku pun tidak tahu jawapan, penghulu segala Nabi dan Rasul. Kamu tidak tahu jawapan, penghulu segala malaikat. Wahai Muhammad, ada tak tanda-tanda? Nabi kata ada. 1, 2, 3. Nabi pun senaraikan mencecah 100 lebih tanda-tanda kecil kiamat. Di kalangan kita pernah dengar tanda kecil dan tanda besar. Tanda kecil dan tanda besar kiamat. Apa beza tanda kecil dengan tanda besar? Beza yang pertama, tanda kecil banyak. Yang kedua, tanda besar sikit. Beza yang kedua, tanda kecil maksudnya jauh dengan kiamat. Tanda besar dekat. Ketika mana aku diutuskan, itulah tanda kecil kiamat. Bi'athati, kata Nabi, bi'athati, ketika mana aku diutuskan. Waktu Nabi umur 40 tahun, tanda kecil kiamat sudah berlaku. Tuan-tuan jangan ingat 100 tahun lepas Nabi wafat baru berlaku tanda kecil, bukan. Ketika Nabi hidup, berlaku beberapa belas tanda kecil kiamat. Antaranya diutus Rasulullah. Antaranya bulan terbelah dua. Insyiqaqul qamar. Binatang bercakap dengan suara manusia sehingga didengari oleh semua sahabat. Berlaku zaman Nabi, selesai. Maksudnya dah banyak lah Ustaz. Memang dah banyak. Ini dah hujung lah. Kita bukan di permulaan umur dunia. Nabi kata ada tanda kecil yang sangat pelik, yang aku pun tidak pernah melihat tanda kecil itu, iaitu wanita-wanita yang berpakaian dan tetapi telanjang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana pakaian tetapi telanjang? Nabi kata, aku pun tak tahu. Subhanallah. Dekat tubuh dia ada kain, tetapi kain tu nampak kulit, nampak bentuk tubuh. Nabi tak pernah tengok. Hari ni tiap-tiap hari kita tengok tanda kecil yang Nabi kata, aku tak pernah lihat tanda kecil itu, tetapi kumpulan wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka bukan saja tak masuk syurga, bau syurga pun tidak. Berat kan tu? Ancaman itu berat. La yadkhulnal jannah, bukan saja tak masuk syurga, la yajidna rihaha, wangi-wangian syurga yang terbit setelah pintu syurga dibuka, yang dapat dicium daripada 500 tahun perjalanan di atas sirat. Wanita hak telanjang berpakaian tadi, bau tu pun tak boleh. Dia jatuh awal lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Betapa ramai yang macam ni hari ni. Ketat, nampak tubuh badan dan nampak kulit. Kemudian Nabi wafat. Antara tanda kecil kiamat, kewafatan Rasulullah. Nabi sebut, waktu Nabi hidup, Nabi sebut antara tanda kecil kiamat, wafati, mauti, kata Nabi. Nabi sebut pada seorang sahabat, dia yang riwayatkan hadis tu, seorang sahabat, saya tak ingat nama sahabat tu, tak masyhur, sahabat hebat tapi tak masyhur. Mauti, kata Nabi. Kemudian Nabi wafat. Sudah 1400 tahun berlalu kewafatan Rasulullah, tempoh Nabi hidup, tempoh Nabi wafat sampai malam ni, lebih kurang. Tu saya sebut tu tahun yang lebih kurang. Lebih kurang 1400 tahun. Maksudnya Ustaz, sudah banyaklah tanda-tanda kecil. Ya. Yang berlaku
yang dipastikan oleh para ulama yang pakar hadis dan pakar tentang hadis-hadis akhir zaman, rahimahumullah. Para ulama sebut, ulama kata ni dah berlaku, ini dah berlaku, ini dah berlaku. Bila habis tanda kecil kiamat, kalau hari ni habis keseluruhan tanda kecil kiamat, tuan-tuan, contoh hari ni, kalau hari ni Sabtu selesai keseluruhan tanda kecil kiamat, esok datang tanda besar kiamat yang pertama. Ni ilmu ni, semua yang saya beritahu ni kaedah Nabi yang ajar. Tapi saya tak baca dah hadis dia, saya terhurai dia punya ibrah dia, ibar dan izah dia. Seandainya hari ini selesai tanda kecil kiamat keseluruhan, esok tanda besar pertama muncul. Nabi pun sebut 10 tanda besar kiamat yang masyhur, 10 yang paling masyhur. Dajjal, kemudian Nabi Isa, kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Gempa di barat, gempa di timur, gempa di semenanjung Arab. 3 ni boleh jadi sehari serentak dan paling lewat sehari. Dia panggil, ulama sebut 3 serangkai. Dabah binatang, dukhan, asap. Dukhan ni saya sebut sikit je. Orang Islam yang ada iman, dia demam dan batuk. Orang kafir sakit berguling-guling. Dabah binatang, dia tak sentuh orang langsung. Yang paling saya takut, dabah ini dia datang kat satu orang, dia letak cop Muslim atau kafir, 2 je. Fasik, atas pagar, munafik, tak payah. Muslim, kafir, 2 je dabah ni. Binatang berkaki 4, dia tidak mencederakan sesiapa pun di atas muka bumi ni. Tak payah takut, yang ni tak payah takut. Cuma orang berilmu takut, para ulama takut dengan dabah ni ialah dia menentukan siapa Muslim dan siapa kafir, 2 dia. Dia letak tongkat Nabi Musa, Muslim. Dia letak cincin Nabi Sulaiman, kafir. Kemudian matahari terbit sebelah barat. Yang terakhir angin. Lepas angin ini keluar beberapa saat, kiamat. Angin ini angin yang lembut, bukan taufan. Angin dia datang daripada Yaman. Apabila dia menyapa orang yang beriman, bukan beriman, orang Islam lah, kita kata bukan beriman, orang Islam je. Siapa yang masih ada iman walaupun sebesar zarrah, apabila disapa oleh angin itu, mati. Sehingga ada orang yang di dalamnya ada iman besar zarrah, tak pernah salat, tak pernah puasa, dan tak pernah mempersendakan Islam. Ini penting. Dia tak pernah mempersendakan Allah, tak pernah mempersendakan Rasulullah, tak pernah mempersendakan Islam. Ada iman sikit dah, mati dia. Mati dia dengan angin tadi. Setelah angin itu menyapa semua orang yang berbaki iman walaupun sebesar zarah, mati keseluruhan orang yang ada Islam dan iman dalam hati dia. Maka berbakilah di atas muka bumi ini, daripada barat ke timur, utara ke selatan, hanyalah calon ahli neraka Jahannam yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Lamakah mereka ini hidup, Ustaz? Nabi sebut Lukam ibn Lukam. Boleh jadi 2 generasi. Ya'juj wa Ma'juj ni nama kepada 2 kabilah. Yang kedua, mereka ini sudah pun hidup. Yang ketiga tentang Ya'juj wa Ma'juj ini ialah Ya'juj wa Ma'juj ialah salah satu daripada tanda besar kiamat. Apa hukum? Sekarang ni dia zaman liberal, dia mai kat kita, dia kata aku tak percaya ni ada rejam. Dalam Islam ada rejam ni, aku tak percaya.
Apa hukum satu hari nanti orang mai dia kata aku tak percaya cerita merepek-merepek Ya'juj Ma'juj ni. Hukumnya kufur. Sebab apa kufur? Sebab Ya'juj wa Ma'juj ni diceritakan oleh Allah dalam Quran. Yang keempat, mereka ni akan dilepaskan satu hari nanti sebagai salah satu daripada tanda kiamat besar. Bila? Iaitu tadi saya sebut tadi ni, Dajjal, Nabi Isa. Sebelum Dajjal, ni jari ada 10 lah. Sebelum Dajjal, Imam Mahdi. Duk tadi saya pinjam saat ni. Sebelum Dajjal, Imam Mahdi ada di sini. Imam Mahdi. Imam Mahdi awal lagi. Imam Mahdi dulu, baru Dajjal. Maksudnya ustaz, kalaulah kita hari ni ulama sebut tanda-tanda kecil kiamat ni hampir semua dah berlaku, maksudnya kita dah berada di pintu, di ambang pintu tanda kiamat pertama. Ya. Apa tanda kiamat pertama? Dajjal. Kemudian habis Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, Nabi Isa pun hidup selama 40 tahun. 40 tahun menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam. Semenjak Imam Mahdi menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Islam termasuk Syria, Madinah kesunyian. Tuan-tuan akan tengok suasana ni nanti. Sekarang Madinah sunyi tak? Belum. Penuh dengan orang. Madinah Mekah ramai. Madinah akan mengalami satu fasa, dia akan sunyi, sehingga jalan-jalan di keliling Masjid An-Nabawi akan dipenuhi dengan anjing. Bukan nak beritahu hina Masjid Nabawi, tidak. Manusia tak ada, jadi anjing berkeliaran. Bila tu ustaz? Ketika Imam Mahdi keluar, menjadikan Baitul Maqdis pusat pemerintahan Islam sedunia. Kemudian Nabi Isa pun memerintah selama 40 tahun, berkahwin, beranak pinak. Kemudian keluarlah tanda kiamat ni yang kita nak sebut pada malam ni. Tuan-tuan sekalian, Zulqarnain, hak cerita Ya'juj Ma'juj ni, jadi kita tengok Zulqarnain untuk meningkatkan iman kita. Satu, Zulqarnain ialah salah seorang daripada maharaja Islam yang menguasai barat ke timur. Sudah kaya, wali pula. Bukan orang soleh biasa ni, wali. Dan sebahagian ulama sebut bukan wali, Nabi. Zulqarnain ni satu daripada 124,000 Nabi itu, dia salah seorang. Sudahlah tinggi kedudukan dia, raja, kemudian kaya, kemudian pemerintahan dia barat ke timur, wali pula. Allah sebut 3 pengembaraan Zulqarnain dalam Quran. Saya ringkaskan. 1 ke barat, 2 ke timur, 3 ke Ya'juj Ma'juj tu. Saya tak perincikan. Apabila Zulqarnain mengembara, dia membawa ke semua bala tentera dan juga cendekiawan-cendekiawannya, profesional dan para ulama, semua dia bawa. Sebab tu bila Zulqarnain pergi ke barat, penduduk di barat perlukan apa, dia akan arahkan daripada rombongan yang dia bawa tadi. Mereka ni tak pandai buat ni, okey, bagi benda ni. Kemudian dia ke timur, Zulqarnain ke timur. Timur mana? Wallahu a'lam. Sebab timur atas muka bumi ni pun bergantung kepada tempat dia bergerak, negeri mana. Timur Malaysia dengan timur Mesir, timur Libya tak sama. Bila Zulqarnain pergi ke satu negeri, sebuah negara di timur, pergi ke sebuah negara di timur, kita boleh tengok dalam Quran Allah SWT sebutkan sifat yang paling utama untuk negara tersebut, penduduk di negara tersebut, ialah mereka tidak ada sutra, tidak ada penutup. Qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, tidak ada pelindung. Ulama tafsir cari hadis, ada tak Nabi cerita tentang kaum ni? Tak ada. Nabi sebut sikit je. Boleh jadi tempat
negara yang Zulkarnain sampai itu, yang semua penduduk dia tidak ada pelindung, sama ada tidak ada rumah. Tinggal dalam gua, dia tinggal di bawah cahaya matahari, tak ada rumah, bawah pokok, ataupun mereka tidak berpakaian. Maka Zulkarnain arahkan rombongan dia, ajar mereka jahit, ajar mereka buat pakaian, ajar mereka buat rumah, ajar kemahiran yang dia ada, dia ajar. Dan tujuan pengembaraan Zulkarnain satu sahaja, mengajak semua kawasan yang dia lalu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 pengembaraan Zulkarnain dan bala tentera dia yang disebutkan oleh Allah, tujuan pengembaraan itu ialah untuk mengembalikan manusia kembali kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengajaran ni kita nak ceramah sebut ni, pengajaran. Kemudian dia pergi ke tempat yang kedua, kemudian pengembaraan dia yang ketiga. Pengembaraan Zulkarnain yang ketiga, tuan-tuan boleh tengok surah Kahfi. Bila cerita Zulkarnain pergi ke tempat ketiga, kata para ulama tafsir, ni cara tafsir. Ulama tafsir kata, cuba lihat apa perkataan yang disebut oleh Allah di tempat yang ketiga. Satu ayat, la yakaduna yafqahuna qawla. Bila Zulkarnain sampai di tempat ketiga, dia tidak ada masalah air, dia tengok tidak ada masalah penempatan, dia tengok tak ada masalah 100 masalah, semua selesai. Ada satu masalah yang paling besar, antaranya ialah kata Zulkarnain, kami tak faham bahasa mereka. La yakaduna yafqahuna qawla. Majoriti ulama sebut penempatan Ya'juj wa Ma'juj tu belah-belah Rusia, Azerbaijan, Georgia tu kan, di situ. Apa kau situ. Saya belajar di Syria, saya duduk di hostel. Ada lebih daripada 60 buah negara kawan saya. Saya cukup seronok waktu belajar tu. Ramai kawan-kawan lain sewa rumah. Seronok sebab apa? Duduk sama-sama Melayu. Seronoklah, boleh goreng nasi. Nasi lemak boleh buat seminggu sekali. Saya buat keputusan duduk di hostel seorang je Melayu. 60 buah negara, tuan-tuan. 1000 benda saya belajar setahun. 1000 benda setiap tahun saya belajar. Antaranya ialah di Rusia ni, kebanyakan ada satu tempat, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Dagestan, Gojistan tak ada, tu Piramli. Tuan-tuan, saya sebut ni semua ada nah, negara yang saya sebut ni ada. Kesemua negara-negara yang saya sebut tadi ni, kesemuanya bergunung ganang yang sangat tinggi. Bila Zulkarnain ni dia sampai, masalah paling besar sekali ialah bahasa. Zulkarnain terpaksa menggunakan beberapa ulama bahasa dia untuk terjemah daripada satu bahasa masuk bahasa ni pula, masuk bahasa ni, masuk. Tuan-tuan sekalian, yang dulu Dagestan ni dekat dengan kawasan yang disebut oleh majoriti para ulama, di sana benteng Zulkarnain, di sana. Dan memang di sana kawasan dia bergunung ganang, satu. Yang kedua, bahasa. Dagestan ini di dalam negara Dagestan bukan bahasa Rusia, tuan-tuan. Semua orang Rusia yang tan yang 7-8 tan ni boleh bercakap bahasa Rusia sesama mereka. Boleh, dia cakap bahasa Rusia. Bila dia kembali ke negara dia, contohnya Dagestan, ke negara dia, dia kata di dalam daerah aku ada 20 bahasa. Saya kata kat dia, lughat am lahjat? Tuan faham tak ni? Kan? Saya kata slang ke language? Yang 20 tu macam kita lah, slang Terengganu, Kelantan berbeza, Kedah berbeza. Saya kata yang berbeza tu bahasa ke slang? Dia kata lughat. 20 lughah fi mantiqah wahidah. Satu mantiqah, satu kawasan kecil, 20 berbahasa. Dia kata kampung saya tak faham kampung sebelah cakap. Dia kata kampung aku ada bahasa, dia cakap sini. Ini saya tengok sendiri ni, Dia
bila dia cakap ni, dia bunyi memang semua orang menghina mereka dengan kepalikan tu lah. Jadi mereka nak cakap depan orang, mereka malu. Sebab mereka terpaksa buat ni bunyi kat belakang ni. Ni dia bunyi kat belakang ni. Dia kata kampung aku kalau bercakap, kampung sebelah tak faham. Dia kata al-ikhtilaf laysa fil lahjah, innama ikhtilaf fil lughah. Dia kata bukan perbezaan lahjah, berbeza bahasa. Dia kata saya kait dengan ni. La yakaduna yafqahuna qawla. Zulqarnain bawa pakar bahasa, tetapi pakar-pakar bahasa tadi semua tak faham. Kena terjemah 1, 2, 3, 4, 5 baru sampai Assalamualaikum. Bila masalah bahasa antara yang paling besar, yang tu yang Allah sebut dalam Quran. Ini seni Quran. Seni Quran. Maka yang tu yang Allah sebut la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai payah nak cakap tu. Okey, habis. Kemudian kawasan tu gunung. Gunung dia, kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan akan tengok satu kawasan gunung yang siapa duduk di tengah tu tak boleh keluar. Dia jadi macam dinding dia tu, dinding yang tak boleh daki. Kemudian dinding dia tu tutup ke semua macam tu. Tuan-tuan boleh bayang? Dia tutup macam tu, dinding yang setinggi gunung ni. Gunung-gunung itu membentuk macam tu. Di tengah kosong, di hujungnya ada tempat keluar macam tu. Ini gunung juga, ini gunung juga. Tempat keluar. Daripada tempat keluar inilah Ya'juj wa Ma'juj keluar, bunuh, rampas, rogol dan sebagainya ke kampung sebelah yang berjumpa dengan Zulqarnain. Tentang meja ni, tentang bayangkan ni semua ni gunung yang tinggi. Ni sampai keliling ni, di hujung ni gunung ni bertembung, ada sedikit yang terbuka macam tu. Dalam ni Ya'juj Ma'juj tinggal. Dalam ni dia jadi macam kawah yang dalam, sangat luas. Kemudian setiap berapa waktu Ya'juj wa Ma'juj ni akan keluar. Dia membunuh. Dia keluar bukan dia keluar merampas harta sahaja, bukan merogol. Dia juga membunuh. Maka ni yang grup yang baik ni, yang beriman dengan Zulqarnain, yang tinggal berjiran dengan penempatan Ya'juj wa Ma'juj, apa pun sebut kepada Zulqarnain, ya Zulqarnain. Siapa yang rajin baca surah Kahfi, dia akan jumpa ni ayat ni. Ya Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya ada dua kabilah, nama Ya'juj, Ma'juj. Perangai mereka membuat kerosakan di atas muka bumi Allah. Boleh tak? Berapa banyak sahaja upah yang kamu minta untuk kami bayar, buat benteng kepada kami, tembok, perisai tinggi yang menghalang mereka ni keluar daripada pintu gua yang tinggi ni. Tuan-tuan bayang gunung tu dia di tengah tu kosong, dia keliling dia gunung tinggi. Bila Allah sebut dalam Quran, hatta idza sawa bainas sadafain, ketika mana besi-besi itu disusun sampai setara dengan kedua-dua puncak, kata ulama tafsir, jabalaini azimain. Bila Allah sebut dalam Quran sadafain, bermaksud dua gunung yang tinggi. Dua gunung yang tinggi ini dia tutup ke semuanya. Di hujung je ada tempat buka sikit macam ni. Di tempat buka ni lah yang tinggi ni, lalu di bawah ini Ya'juj wa Ma'juj keluar untuk mencuri, merampas, membunuh dan sebagainya. Maka yang duduk di luar ni, kaum yang beriman dengan Zulqarnain, wahai Zulqarnain, boleh tak bina tembok? Tuan-tuan nak bina tembok dengan apa? Kalau dengan kayu, Ya'juj wa Ma'juj keluar dengan mudah. Dengan apa?
zinc, besi. Maksudnya nak kena guna yang paling keras, besi. Wahai Zulkarnain, berapa saja upah dan bayaran kami bayar. Maka jawab raja yang beriman ini, tuan-tuan tengok orang beriman jawab. Qala ma makkanni fihi khairun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi, fihi rabbi khair. Kesemua nikmat dan kelebihan yang Allah telah kurniakan kepada aku sangat banyak. Zulkarnain sebut ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah bagi cukup banyak, sangat baik. Zulkarnain nak beritahu kat mereka ni, mereka nak banyak duit. Zulkarnain kata kekayaan yang Allah bagi sudah melimpah ruah, sangat banyak. Allah bagi, dia tak lupa. Apa Zulkarnain minta? Fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma. Aku ada harta, aku ada kemahiran, dan aku bawa ke semua kepakaran. Apa Zulkarnain minta? A'inuni biquwwatin. Aku nak dua aja, bahan, tenaga kerja. Sebab kami tak bawa bahan. Zulkarnain kata kami tak bawa bahan. Apa kata Zulkarnain? Atuni zubaral hadid. Tuan-tuan tengok, arahan pertama yang gila dan tak boleh dibuat oleh manusia hari ini. Kata Zulkarnain, bawa kepada aku ketulan-ketulan besi. Berapa ketul Ustaz? 5 ketul. Tuan-tuan, ketulan besi itu Zulkarnain arahkan untuk ditindan-tindankan di antara dua gunung yang luas tu sampai sama ke tahap keparas paling tinggi. Bila Zulkarnain kata himpunkan di ruang kosong itu, susun besi sampai sama dengan puncak, dua puncak macam tu. Ni gunung sampai sama besi itu. Artinya besi nak ambil mana? Ni nak ambil besi di surau ni, lepas tu tok di tengah tu sampai tinggi. Tidak. Dia kena ada teknologi untuk lombong. Biji besi, korek besi, biji besi. Allahu Akbar. Ini Quran. Kalau tuan-tuan baca dengan tadabbur Quran ni tuan-tuan, bila Zulkarnain kata himpun besi tu, yang tu pun dah habis dah, kita tak boleh nak bayang lah. Tuan-tuan kena cari tempat yang banyak besi, nak lombong pula besi, nak bakar besi, dan nak bentuk dia ni, bentuk. Macam tu Ustaz, 400 tahun lah Ustaz. Tak. Cekap lah tuan-tuan teknologi zaman tu. Wallahu a'lam. Sebab tu saya kata saya teringin jumpa dengan Zulkarnain ni radhiyallahu anhu alaihi salam. Teringin tengok. Setelah dihimpunkan besi tuan-tuan nak susun pula besi tu setinggi gunung. Susun kren. Tuan-tuan nak angkut pula bongkah-bongkah besi tu, susun. Macam mana pula Ustaz? Wallahu a'lam. Setelah habis disusun bongkah-bongkah besi yang wallahu a'lam daripada mana dia ambil, macam mana dia hasilkan, macam mana dibentuk, macam mana di simen, dibesikan benda tu, dan macam mana disusun. Kata Zulkarnain, unfukhu, bakar besi tu. Tuan-tuan ambil minyak gas, mancis. Kata Zulkarnain, unfukhu, bakar besi tu. Tuan-tuan, besi yang sudah disusun setinggi gunung nak bakar. Guna api apa pula? Bukan boleh kita ambil api tung lambat ikut. Sekali lagi, teknologi apa pula? Bakar. Yang lebih tak masuk akal lagi tuan-tuan, yang ketiga, Zulkarnain kata himpun pula tembaga. Nak buat apa pula tembaga? Himpunkan tembaga, cairkan tembaga itu. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kilang besar apa yang diperlukan untuk mencairkan sejumlah tembaga? Kata Zulkarnain, setelah kamu cairkan tembaga tu, salurkan tembaga tu daripada atas. Dia turun dengan besi yang sudah panas. Bila kedua-duanya sejuk, dia akan menjadi material ataupun logam yang paling keras di atas muka bumi Allah.
Tuan-tuan, waktu besi tu panas, siapa yang boleh pergi dekat? Tuan-tuan kalau pernah pergi bangunan 2 tingkat terbakar 50 meter, rasa tak faham? Rasa. Bangunan 2 tingkat kayu terbakar 50 meter, rasa faham? Tuan-tuan bakar besi, tinggi dia 3 km, berapa jauh tuan-tuan nak duduk? Kemudian Zulkarnain kata, bakar dan cairkan tembaga, masukkan daripada atas. Oh, ayat ni kalau kita baca, subhanallah, 10 kali maju daripada teknologi hari ni tuan-tuan. 10 kali lebih maju. Dan benda tu dilakukan hanya dalam masa beberapa tempoh sahaja, bukan tahun. Ini hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu. Ketika mana besi-besi yang disusun tu sama dengan 2 kemuncak gunung, bakar, kata Zulkarnain. Atuni ufrigh alaihi qitra. Bawa mai tembaga yang cair, tuangkan tembaga itu. Tuan-tuan, akhirnya berjaya. Besi dihimpunkan, besi dibakar, tembaga dicairkan. Bagaimana tembaga cair, tuan-tuan? Nak melalui satu kawasan yang panas disebabkan besi yang tinggi dia berkilometer telah pun dibakar, nak bawa pula tembaga cair, curah di atas. Selesai curah tembaga, kemudian selepas beberapa tempoh sejuk, maka jadilah tembok yang apa nama ni, Ya'juj wa Ma'juj daripada sana tak boleh datang ke sini. Selesai, habis. Kemudian habis dah bina, tembok pun selesai, Zulkarnain pun balik, penduduk tu pun boleh hidup dengan aman, tenang, dan benda tu diraibkan oleh Allah. Tembok itu diraibkan oleh Allah. Kalau pi pun kawasan tu tak nampak tembok tu, Allah Ta'ala raibkan. Bilangan Ya'juj wa Ma'juj ini terlalu ramai. Panjang cerita, panjang. Ni baru masuk Ya'juj wa Ma'juj ni, betul ni? Tadi tu semua mukadimah. Di mahsyar nanti Allah SWT panggil Nabi Adam. Tuan-tuan, ni saya akan dengar perkataan ni, tuan-tuan akan dengar. Ya Adam, labbaik Allah wa sa'daik wal khaira baina yadaik, kata Nabi Adam. Baik, terjemah lagi panjang. Akhrij ba'than nar. Wahai Adam, asingkan anak cucu cicit kamu, ahli syurga dan ahli neraka. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan jangan risau, saya bertanggungjawab semua cerita yang malam ni, sahih atau hasan. Wahai Adam, asingkan anak cucu cicit kamu, penduduk syurga dan penduduk neraka. Nabi Adam kata, wahai Allah, berapa banyak penduduk syurga, berapa banyak penduduk neraka? Allah pun jawab kepada Nabi Adam dengan satu jawapan. Kata Allah, wahai Adam, daripada setiap 1000 yang kamu akan pilih, 1 ahli syurga, 999 penduduk neraka. Dan malam ni 1000 orang. Tuan-tuan, malam ni 1000 orang, seorang. Hadis ni hadis sahih. Sahabat menangis dengar hadis ni. Sahabat dengar, sehingga kan kata para sahabat, kami tidak lagi senyum. Sehinggalah Nabi sebut kepada kami, absyiru, absyiru. Nabi kata, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Yang aku sebut ramai tadi, ialah di kalangan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau manusia ini diibaratkan seperti bulu seekor kuda yang putih, kalau bilangan manusia ini diibaratkan seperti bilangan bulu seekor kuda putih, yang ada pada badan kuda putih itu setumpuk bulu hitam, maka bulu hitam itu ialah kalian, seluruh bulu putih itu ialah bilangan Ya'juj wa Ma'juj. Banyak tuan-tuan, banyak. Tuan-tuan nak kata berapa puluh kali ganda, berapa ratus kali ganda, silakan. Memang bilangan dia begitu.
Jelas ni. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Ya'juj wa Ma'juj ni keluar, Nabi Isa yang gagah bersama dengan pasukan mujahidin yang gagah diarahkan oleh Allah, wahai Isa, sesungguhnya sekarang ini telah keluar satu daripada makhluk aku, la yadani li ahadin biqitalihim, tidak ada seorang pun yang boleh bertempur menghadapi mereka. Tak boleh. Bilangan mereka sangat ramai dan mereka sangat gagah. Maka saya faham di atas muka bumi Allah ni, kalau tentera yang paling kuat, paling ramai, paling gagah, nama tentera tu ialah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi jangan buat nama batalion pula. Ini batalion apa? Ya'juj wa Ma'juj. Ini batalion apa? Dajjal. Bolehlah batalion Imam Mahdi, Nabi Isa. Ya'juj Ma'juj ni makhluk yang tak elok. Makhluk yang tak elok. Manusia. Mereka manusia beranak pinak. Dalam satu hadis, ini sebelum saya terlupa, dalam satu hadis, seorang suami di kalangan Ya'juj wa Ma'juj, sebelum dia mati, dia akan meninggalkan 1000 orang anak. Hadis, innar rajula minhum la yamutu hatta yuladu lahu 1000 zakar. 1000 orang anak, lepas tu baru dia mati. Paling kurang 1000. Sebab tu bilangan dia ramai. Bulu kuda putih, kesemuanya Ya'juj Ma'juj. Bulu kuda putih tu ada tumpuk bulu hitam, yang tu je kita. Kita tu tuan-tuan, daripada Nabi Adam sampai akhir. Bulu kuda yang hitam setumpuk tu daripada Nabi Adam sampai kiamat. Itu je bilangan kita. Ramainya bilangan Ya'juj Ma'juj. Punya ramai, Nabi sebut, yang tak akhir saya sebut tentang ni. Ramai, bila dia keluar Ya'juj Ma'juj ni, tembok itu hari ni tuan-tuan, sampai hari ni, setiap hari Ya'juj wa Ma'juj korek tembok itu, sehingga mereka hampir nampak cahaya matahari daripada sebelah sana. Sebab Ya'juj wa Ma'juj ni, kabilah yang ramai ni, dia terkepung macam tu, dengan gunung yang tuan-tuan tengok tu macam tak boleh nak daki gunung tu. Jadi Ya'juj wa Ma'juj attack satu ruang saja, ruang besi yang dibina oleh Zulkarnain. Setiap hari sehingga malam ini, Ya'juj Ma'juj yang banyak itu, setiap orang korek semua sikit sehingga nampak matahari. Maka ketua dia akan kata, esok kita sambung. Dan setiap kali mereka datang pada keesokan harinya, semua lubang itu ditampal kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku. Juga hadis sahih. Allah sambung balik. Sehinggalah, tuan-tuan dengar ni, sehinggalah satu hari, bila sampai masa dia nanti, yang waktu Allah izin tu, mereka korek sampai ke hujung. Ketua dia pun kata, esok insya-Allah kita boleh pecahkan tembok ini. Waktu tu dia jadi alim macam mana tahu? Dia bukan tak tahu tuan. Dia Ya'juj wa Ma'juj ni satu kabilah yang dia kenal Allah. Dia kenal Allah penciptanya. Ada dalil. Ada beberapa perbualan Ya'juj Ma'juj dia kenal, tetapi begitu bongkak. Sebab dia ramai, sebab dia kuat, begitu bongkak. Maka hari itu ketua dia mungkin dah, orang kata dah nur daripada zaman bila tu kan, bukan zaman Nabi Muhammad. Ya'juj wa Ma'juj ni, Zulkarnain ni selepas Nabi Isa, kan 600 tahun. Selepas Nabi Isa 600 tahun baru datang Nabi Muhammad, tempoh tengah tu. Nabi Isa diangkat ke langit, 600 tahun datang Nabi Muhammad, tempoh tu. Antara cerita Ya'juj wa Ma'juj lama tuan-tuan, korek. Sampai satu hari dia pun dah putus asa ke apa, dia kata esok insya-Allah, dia korbankan ego dia. Sekali dia korbankan ego dia. Esok insya-Allah, berkat sebut insya-Allah. Tuan-tuan jangan tinggal insya-Allah. Isteri pesan beli apa pun insya-Allah, barakah, insya-Allah, sebut bagi banyak. Nabi pernah
pernah tak sengaja tak sebut, Allah Ta'ala tangguh wahyu. Sesak hati Nabi bila Allah tangguh wahyu. Bila Ya'juj wa Ma'juj ketua dia sebut insya-Allah, esok dia datang, lubang itu tidak ditampal oleh Allah. Sambung, dia pecahkan. Dia pecahkan seluruh muka bumi Allah dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj, penuh. Dan siapa saja yang mereka jumpa, mereka bunuh. Kecuali yang berjaya bersembunyi di benteng masing-masing disebutkan. Siapa yang berjaya sembunyi tidak dijumpai oleh Ya'juj Ma'juj tak mati. Dan juga yang selamat juga yang bersama dengan Nabi Isa di atas bukit Tur Saina, di atas sana. Habis bunuh penduduk bumi, setiap kali lalu di tasik yang luasnya puluhan kilometer tasik. Lalu tentera yang hujung sekali sampai di tasik itu, tengok air kering. Tentera yang hujung kata, ni kawan-kawan kita yang di depan lah minum habis. Berapa tuan-tuan bilangan dia? Wallahualam, tapi macam tu lah. Tuan-tuan, minum air tasik sampai habis. Setelah habis penduduk bumi dibunuh, bukan semualah yang berjaya, yang selamatlah. Habis dibunuh, Ya'juj wa Ma'juj pun sebut, laqad qatalna ahlal ard, kita dah bunuh banyak penduduk bumi, ta'alau linaqtul ahlas sama, jom kita bunuh penduduk langit. Dia jadi bongkak, dia jadi dah manusia bila dia bongkak dia tak ingat kemampuan dia, tahap dia. Tuan-tuan, apa yang Allah lakukan? Jawapan dia, Allah biarkan mereka dengan kebongkakan mereka. Biar masing-masing Ya'juj wa Ma'juj tarik panah, tombak, baling ke arah langit, panah ke arah langit. Allah kembalikan tombak dan panah itu dengan kesan darah, supaya mereka bertambah bongkak dan takabur dengan Allah SWT. Tuan-tuan, Allah SWT ni bila Allah murka dengan seseorang, kemuncak kemurkaan Allah, ingat tuan, kemuncak kemurkaan Allah ialah apabila Allah meninggal dan membiarkan seseorang itu dengan maksiatnya. Semakin bertambah umur orang itu, semakin jauh dengan Allah, semakin zalim dia, semakin jahat dia, semakin jauh dia dengan Allah. Itu bukti Allah tak peduli dengan dia. Kalau Allah peduli seseorang tu, Allah sayang seorang tu, Allah bagi musibah untuk dia kembali kepada Allah. Sebab tu Fir'aun tak pernah sakit, tuan. Ni antara kisah menarik tentang Fir'aun. Fir'aun tak pernah demam, tak pernah batuk, tak pernah sesema, tak pernah sakit kepala seumur hayat dia. Sebab Allah terlalu murka dengan dia. Allah biar, tak mau tengoklah dia. Biar bertambah-tambah kemurkaan dia, biar bertambah-tambah kebongkakan dia. Hati-hati, manusia yang makin tua makin jahat, makin tua makin jauh dengan Allah. Jaga-jaga. Bukan sebab Allah suka kepada kamu buat jahat tu, tetapi kerana Allah tak peduli dah dengan kamu. Sikit Tuhan tak sayang. Maka Ya'juj wa Ma'juj ni bila makin bongkak, Allah Ta'ala letak darah, suruh malaikat tak darah. Oh, bila turun darah tu, Ya'juj Ma'juj kata, tengok, penduduk langit pun kita dah bunuh. Dan akhirnya Nabi Isa pun bermunajat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini puasa zikir, puasa doa. Jadi saya sebut pagi tadi, ini puasa doa. Setelah munajat, setelah berdoa, Allah Ta'ala pun turunkan tentera yang paling kuat sekali, tuan-tuan. Tadi kuat dah Ya'juj Ma'juj, saya isytihar paling kuat dah. Allah Ta'ala turunkan tentera yang paling kuat, ulat saja, tuan. Ya'juj Ma'juj ni bukan tinggi pokok kelapa, manusia biasa je. Anak dia Ya'juj wa Ma'juj ni daripada keturunan Yafith ibn Nuh. Anak Nabi Nuh ada Sam, Ham, Yafis, Kanaan. Seorang tenggelam, seorang nama Yafis. Yafis ni lah keturunan dia, Ya'juj wa Ma'juj. Yafis ni. Dan kemudian manusia biasa, manusia tapi ganas. Allah Ta'ala bawa tentera ulat kecil je di leher. Lalu ulat ni mencederakan mereka, mati.
Ya'juj wa Ma'juj kesemuanya, tidak berbaki seorang pun. Kok ada yang beriman dengan Nabi Isa Ustaz? Tak ada. Kesemuanya mati. Nabi Isa pun turun. Bila turun tak boleh lagi nak berjalan. Sebab tuan-tuan, tak ada ruang nak letak kaki. Penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj. Banyak mana tuan-tuan? Tak ada ruang nak tentera Islam nak turun, yang berapa puluh ribu tu nak turun, tak boleh. Naik balik Tur Saina, munajat pula, ya Allah, tak sampai tak boleh berjalan. Ramai tuan, maksudnya bukan 1 bilion, bukan 2 bilion, terlampau ramai. Allah Ta'ala turunkan hujan yang sangat lebat. Datang burung-burung yang besar, yang leher mereka seperti mana unta. Burung-burung ni pegang Ya'juj wa Ma'juj, bawa dan buang di tempat yang jauh. Kemudian bumi dibersihkan oleh Allah dengan hujan. Kemudian cerita-cerita kiamat yang seterusnya lah lepas pada tu. Walhamdulillahirabbil alamin.